4, 3, 2, 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Matt Studio. Waalaikumsalam. 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 Tak, kau bagi salam, kita orang jawab salam. Okay, best. Jangan terkejut sangat muka kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to Matt Studio Podcast. Alhamdulillah. Itu betul. Itu kebenaran gitu dong. Apa kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Jadi bersama saya lagi dalam rancangan Bukan rancangan podcast je. Okay, Kau jadi, jangan buat session kau sendiri. Jadi saya macam biasalah, kita menangkan nama saya Daniel. Nama saya Zam. Nama saya Nas. Nama saya Syafiq. Okey. Okey. Jadi guys, untuk hari ni episod seram yang kedua. Ya. Dah Dah banyak. Ni yang kedua daripada minggu lepas lah. Sebab itu tadi ada cakap pasal nak sambung cerita Cik Chong. Cik Chong Cik Chong. Cik Chong. Chinese Bukan lah. Bukan lah. I thought Chinese Dia Cik Chong. Malay. Tapi Dia Malay tu. Tapi nama dia Chong Kaki Chong Okay guys, Kuetian. Kuetiao. Kuetiao yang goreng-goreng. Kuetiao. Tu kuetiao. Jangan aku lapar. Tu cak Okay. Kuetiao. Cak kuetiao ah. Okay. Jadi kita teruskan session kita bersama Nazrin aka Handsome Boy. Wow. The Macho Man. Tapi cerita ni aku kena cerita berdua. Sebab kalau aku terlupa, ada yang boleh tolong support. Aku kira backup singer lah. Sebab cerita ni diceritakan oleh maklong kita orang sendiri. So dia kita berdua ni dengar. So maklum kau ada malam ni? Maklong aku ada kat rumah. Ya kat sini. Harap maklong. So korang lah yang bercerita lah. Kita bercerita dari pihak dia lah. Dia harap dia nanti kalau video ni keluar harap dia maklum lah. Harap dia maklum. Dan harap yang Khairul tunjukkan video ni lah. Khairul lah. Okay guys, teruskan. Okay. So ceritanya start dekat kampung. Okay. Oh, nampak muzik. Allah Akbar. Aku balik dulu. Aku seram. Okay. Ceritanya bermula dekat kampung dia di Felda. Felda mana? Felda kau? Pedang kau Felda kau lah. Hati-hati lah. Hati-hati. Okay. Jangan baca doa makan pula nanti. Sambung. Okay, ceritanya apa yang maklum aku ceritalah. Okay. Benda ni masa tu dia dekat rumah, tak salah aku yang dia seorang ke lebih kurang gitulah. Dia seorang belum tidur. Dia seorang dan belum tidur. Okay. So benda tu dia duduk dekat rumah saya adalah rumah kampung. So tak salah aku dia kata dia buka pintu masa tu ambil angin luar. So dia rasa bila dia duduk dekat dalam rumah dia rasa diperhatikan. Oh, diperhatikan. Dia diperhatikan. So dia rasa macam tak sedap hati. So dia masuk bilik dia kata. Dia rasa dia macam duduk luar ni dia masih macam diperhatikan. Bila dia tengok luar tak ada apa-apa. Okay. So dia rasa dia diperhatikan. So dia macam tak sedap hati lah. So dia nak masuk bilik lah. Decide untuk masuk bilik. So dia bila dia masuk bilik so Tak cerita dia lah. Okay, itulah aku cakap aku lupa. Oh lain ni. Cerita dia macam ni. Aku sambung sikit Sambung sikit. Cerita dia malam tu dia ada basuh baju Pak Long aku, baju kerja Pak Long aku lah. Okay, baju kemeja. Dia pakai baju Pak Long aku kerja dulu pakai baju kemeja putih tau. Baju bank lah. Kerja bank. Kerja bank. So after dia basuh, After that dia gantung lah dekat ampayan dia. Kat kampung ni jenis ampayan dia dalam rumah, tapi bahagian belakang lah. Macam biasa yang kat kampung kan, bahagian kat belakang rumah, Dekat dapur lah. bahagian dapur kan. Ampayan dia kan. So dia awalnya dia sidai kat situ kan. Betul. Sidai kat situ. Lepas tu dia pergi ke depan, ke ruang tamu. Dia buat apa Asalnya dia tengok TV lah. Aku lupa lah. Main chess lah. Main chess ke damaji kan. Dia tengok TV. So daripada ruang tamu dia tu boleh nampak
through the Luar. dapur. Window lah. Through the Dia ada dapur. lorong dia lah. To the that baju yang ada sidai lah. Faham, Okay. faham. Oh, macam Singapura kan. Ya. Wah cakap sama lu Baik. Baik Syah. Why not? Siapa dogo sebenarnya? Okay. So bila dia duduk depan tu, Hmm. dia sambil tengok TV tu, Mhm. dia rasa lagi dia diperhatikan. Meremang dulu rumah aku. Dekat rumah tu. Memang memerang saya rasa kat sini. Memang Meremang. So dia rasa dia diperhatikan. So dia macam buat tak tahulah awal-awal kan. Buat tak tahu tengok lagi TV apa semua. A few minit lepas tu tak silap aku, dia minta maaf kalau cerita ni ada tergali apa, tersalah ke apa kan, sebab aku ingat kan, lupa. Lepas a few minit tu dia cuba tengok ke arah baju tadi lah, baju yang dia sidai kan, boleh tengok true kan. Betul. So dia tengok dekat baju yang dia tengah sidai tu, dia macam sama-sama lah dia cakap. Dia macam sama-sama. Aku rasa time tu dia tak pakai spek kot, sebab dia jenis rabunan kan, jenis rabunan. So dia nampak macam sama-sama. So bila dia tengok, perhatikan dia kecilkan mata dia kan. Dia kata dia nampak macam ada satu bungkusan di sebalik antara baju yang dia sidai tu. Okey. Ada parcel ni. Bukan, ni cerita seram. Kau sapak kau jadi. Itu barang pus. Gula-gula Dia hex. nampak Gula-gula hex warna putih lah. Hex warna putih lah. So dia nampak, dia buat apa? So dia kata jangan kacau. Dia cakap dia ada baca tak? Tadi dia ada baca-baca sikit. Lepas tu dia cakap ini rumah aku. Dia cakap ini bukan tempat kau. Kalau kau nak cari tempat untuk apa, berlindung apa ke, untuk duduk ke apa, berteduh dia lah, cakap, macam berteduh ke berteduh apa, banyak lagi rumah kosong belakang-belakang ni, dia cakap. Dia cakap macam The tu. sound lah. Betul, dia sama. Dia cakap macam tu. Lepas tu Dia masuk bilik. dia bawa baju tu sidai dalam bilik pula. Betul. Dia tukar kat tempat. Okey. Sebab bila dia dah cakap macam itu, dia biarkan dulu. Dia tengok balik benda tu dah tak ada. Okey. Bila dia tengok benda tu dah tak ada, dia bawa baju tu masuk dalam bilik pula. Dalam bilik ni kalau kau nak tahu, rumah biasa kat rumah bilik kampung bilik dia tingkap, lepas tu kan ada tingkap slide gitu kan. Ya. Lepas tu ada grill. Ya betul. Ada grill lah, ada grill. Tak pasti. So kalau tak ada pun ada kan So nak jadikan cerita. Okay. Just Lepas imagine tu, guys. just imagine kan lah. Lepas tu dia sidai lah dekat situ. So dekat rumah dia ni, tak silap aku, dia bagi tahu tingkap. Dekat tingkap ni ada gerobok kayu almari lah, gerobok lama. Almari yang kecil tu. Yang paras-paras kita tu. So nak tahu benda tu muncul dekat mana? Lepas tu dia dah masuk tu, dia baring Dia baring dekat katil. Dia sambung. Okay. So dia kata dia dah baring kat katil tu. Kau dah tahu yang first figure yang dia nampak dekat dapur tadi tu, dia berpindah di sebelah almari pula. Oh ya. Benda tu terpacak tegak dekat sebelah almari. Betul-betul depan dia. Dia cakap, sorry guys, yang kat dapur tu kan, aku macam tak dapat tangkap sikit. Kat dapur tu dia kat luar ke kat dalam? Dalam. Oh, dalam rumah. Kan aku cakap dia sidai baju dalam rumah. dekat bahagian dapur. Di sebalik baju yang disidai tu ada benda tu. Okey, teruskan dalam bilik tadi. Okey dah sebelah So almari. dia cakap bila dia nampak dia baring dalam bilik, so benda yang kat dapur tu berpindah pula ke bilik dia. So benda tu berada di sebelah almari dia. Almari baju tu. Almari baju. So benda tu terpacak figure seketul tu dekat situ. Oh, baru siap susun baju lah tu. So dia menjadi dekat situ. Macam biasa, macam yang dia buat tadi. Dia baca-baca, lepas tu dia cakap lagi benda yang sama kan. Rumah ni semua. Tak silap aku, lepas tu dia tidur je kot. Rasanya dia tidur je. Alhamdulillah mak lu aku ni bukan jenis yang terlalu penakut dah. Dia berani. Dia berani. So kalau cerita bab Cik Chong ni, aku ada cerita melibatkan benda ni berlaku di asrama. Tapi aku tak ingat asrama mana. So benda ni diceritakan dari mulut ke mulut. Okay. So benda ni asalnya terjadi pada malam kejadian tu. Dia punca daripada budak-budak nakal nak buat prank. Okay. So budak-budak nakal ni dia standard lah. Kalau macam asrama kan dia ada macam kain macam disediakan selimut, tilam kan. Ya, so betul. selimut tu dia buat bungkus diri dia. Dia buat ketuk pintu asrama orang lain. So dia ketuk
bila orang buka terkejut lah. So dia lari ketawa. So benda tu tak sampai situ je. So bila kejadian yang menakutkan tu yang lain berlaku, selepas dia buat prank benda tu, benda tu terjadi pada orang yang buat prank tu pula. Oh, maksudnya yang reality Cik Chong, the real Cik Chong datang, prank dia pula. Prank dia pula. Okey, benda ni jadi masa dia buat prank tu dalam pukul 10-11 lah. Bila yang buat prank tu kena kacau dalam pukul 2 pagi 3 pagi gitu. Okey, benda jadi macam ni. Dia standard lah, macam dia buat, dia ketuk pintu, orang buka, disegar. Okey. Benda ni jadi dia tengah tidur. Okay. Dia dengar orang ketuk pintu rumah bilik dia pula. Tapi kalau macam kita reti biasa kan tak? Kalau macam kita ketuk dengan tangan, kan bunyi dia lain. Macam pap dengan ketuk dengan kepala. Benda ni ketuk dengan kepala dia kata. Macam deng kedeng gitu. So dia tak buka tau sebab pukul 3-4 pagi man. Aku cerita mau gembang siap. Dia, kau bayangkan ada pintu asrama tu. Okay, kau bayangkan kalau pintu kayu. Okay, contoh pintu kayu rumah ni lah. Korang memang tak nampak lah. Okay, contoh pintu kayu macam ni. Okay, so dekat atas pintu kayu tu dia ada satu tingkap cermin yang boleh nampak luar. Macam kat sekolah lah biasa. Kat atas tu. Tapi bukan tingkap yang slide-slide tu tau. Dia tingkap flat macam ni. Flat biasa. Dia tingkap tu untuk macam airflow punya. Yes, betul. Ni. So ada setengah pelajar yang diorang tutup pakai surat khabar. Ada setengah pelajar dia tak tutup. So dia biarkan. Okay. So maknanya nampak luar lah. Nampak luar. Okay. Kau boleh bayangkan tak? Dia bila dia dengar bunyi gedeng tu, so bila dia terbangun lah tengok malam sebab dengar bunyi orang ketuk kan. Bila dia buka mata, dia tengok macam dia tak buka pintu, semua macam termenung tau. Macam bunyi apa ni? Tapi dekat atas tu, cermin atas tu, dia nampak ada kepala naik turun. Itu bukan pakai kepala dia ketuk kalau macam tu. Dia pakai lutut tu. Pas dia ketuk, benda tu naik macam tu, gedeng. Kau bayangkan dia nampak ikat bunjul kepala bunjut tu. Atas turun naik. Ni kira ibarat dia macam sepak, sambil lompat tu kaki dia sepak. Tak, lepas dia hentak tu, dia senyap, naik. Okay. Tapi kau boleh bayangkan dia punya lompat tu. Aku dapat bayangkan macam tu ketuk macam mana. Dia dah kaki dia tak ikat, dia lompat, dia sepak. Struggle tu. Struggle. Tapi ini apa yang jadi kat budak tu. Aku dengarnya budak tu esoknya dia taubat demam lah. Sebab kena gangguan tu kan. Sebab kena gangguan. Tapi itulah benda tu berpunca pada diri sendiri. Sebab benda silap sendiri lah. Silap sendiri. Sebab benda ni makhluk-makhluk ni kan dia akan tiru apa yang kita buat. Sebab tu kadang orang cakap kena kita dengar certain case yang ada segar-segar orang nyurut bawah meja segar orang. Bila orang tu tak ada, dia nampak figure dalam bawah meja. Sebab benda ni akan mengikut apa yang orang dalam rumah tu buat. Nak tahu kenapa? Sebab kita tak nampak benda tu tau. Tapi benda tu diciptakan memang nampak kita. Betul. Itu pasal lah dia meniru apa yang kita lakukan. Betul. So kalau kita yang setengah yang boleh nampak ni kadang-kadang seram juga. Memang betul. So what do you give, you get back. Betul. So eloknya jangan buat prank benda-benda macam ni lah. Kau nak buat prank macam aku ada cerita tau. Tapi ni tahun 2007 2006. Dia tak ada cerita. Cerita dulu kan. Tak apa, lepas tu kita sambung pada L pula. Okey, cerita dulu. Tak, sebab Ajin macam dah nak habis. Belum. Tak apa, sambung je cerita kau. Sambung cerita. Yang kat sekolah kejadian histeria. Masa tu tahun 2006 sebabkan jadi histeria tu disebabkan ada satu beluka yang besar kawasan sekolah tu dibersihkan. Dan dikatakan bahawa yang membersihkan tu pakai mesin rumput tu terpotong kepala-kepala anak-anak jin. That's why dia serang. Dia jadi histeria untuk pelajar-pelajar perempuan semua tau. Dia punya efek memang teruk. Daripada pagi ke di dalam kelas ke perhimpunan ke, memang ada yang kena. Sehinggakan semua pelajar lelaki kena baca Yasin setiap masa tau. That time masa ada satu pelajar kena histeria tau. Dia punya kena histeria tu, ustaz baca ayat kursi, benda tu gelap weh. Dia cakap dia tahu tau benda tu. Sebab memang jin kan ada agama juga kan. Betul. Dia lagi lama sah. Dan dia pun yang kita tak fahamkan benda ni kan pun belajar semua benda ni dia tahu tau. So dia gelak tau. Dia siap boleh tegur ada budak yang baca salah, dia tegur.
Babe, aku rasa macam masa tu pun memang scary. Ambil masa dalam sebulan 2 bulan untuk pulih tau. Sampai kita panggil ustaz siapa yang aku lupa, yang dulu ada kisah dia bawa bas. Okay. So panggil ustaz tu baru clear. Sebab kita tahu dia punya raja daripada Gunung Ledang asal, umur dah dekat 1000-2000 tahun tu. Sebab kita tahu bangsa jin ni memang ada sebelum kita lagi, sebelum manusia kan. So that's why lah. So kita kena hati-hati apabila kita melakukan sesuatu lah. Sebab tu lah, macam dia nampak kita tak nampak dia. So takut kita tersepak ke, terlanggar ke, mati, bahaya. Tapi kalau tak sengaja takkan nak kacau tu. Benda tak nampak. Kita tak tahu tu. So kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, macam manusia juga, isi hati budi kita tak tahu. Kita tak tahu dia dengki kita apa, macam tu juga dia. Walaupun dia tahu kita tak nampak dia, dia punya dendam tu lain macam tu. Betul. Memang bahaya. Betul. Betul lah. Dendam ke sumah. Okay, so kita beralih cerita seram yang seterusnya. Betul. Daniel? Okay. Cerita aku bermula macam ni pada satu hari tu. Hari Masa, apa? Hari-hari lah. Okay. Masa tu aku ingat lagi, aku baru habis on call. Betul. Baru lagi ni cerita ni, dalam 2-3 bulan lepas. Okay. Oh, okay. Call siapa? On call. On call. On call. Aku baru balik on call. That time aku balik, aku rasa around 1 pagi macam tu lah. So usually bila aku sampai rumah, aku parking, keluar kereta, aku jalan. Okay. Kalau korang perasan kat rumah aku kan ada meja untuk duduk apa semua tu. Aku duduk je kat situ. Aku buka kasut, aku duduk jap. Tiba-tiba aku dengar orang berdeham pukul 1 pagi. Jamal kot. Okay. Tak, bunyi dekat ke? Bunyi dia macam ada kat belakang, ada dekat sekitar aku. Okay. Aku tak tahu datang bunyi dia dari mana. So aku punya assumption maybe adik aku, maybe bapak aku. Antara dua tu lah. Sebab benda orang lelaki lah. Cakap okay, tak apa okay, tak apalah, biarlah. Okay, tak apa. So aku macam biarlah, maybe kat belah dalam kan. Aku pun okay, buka kasut, aku masuk rumah. Masuk, atau aku masuk bilik aku. Aku letak beg apa semua, aku buka baju apa semua, aku nak mandi lah. Sebab kita dah balik on call. Aku pun ada anak kecil apa semua. Betul. So aku masuk toilet tu, aku duduk jap, macam ambil mood lah, macam nak mandi ke, nak buang air apa semua tu. Tiba-tiba Kalau toilet dalam bilik aku ni, dia link antara bilik satu dengan bilik dua. So ada 2 pintu lah. So tengah duduk tu, tiba-tiba pintu sebelah tu, bilik sebelah tu bilik store kosong. Masuk bukan kosong, penuh barang lah, tapi tak ada orang duduk, tak pernah orang duduk. Ada orang ketuk kat bilik tu. Tak. Aku macam terkedu. Sekejap, ada orang ketuk. Benda ni baru-baru jadi ke? Baru jadi. Baru berapa jadi. bulan lepas. Sebulan lepas tu, bulan lepas tak silap aku. Ada orang ketuk. Tak. Aku cakap shit. Damn, apa benda lah. Mak aku nak buat prank kan. Tapi sekarang pukul 1 pagi, 1 lebih. Takkan Ekal pula nak bangun, nak kacau aku, adik aku pula kan. Itu dah. Aku macam okay shit, okay, benda ni tak betul ni. Ada something ni. Aku dah rasa tak sedar hati. Aku rasa memerang lah badan aku. Memerang. So aku decide untuk aku basuh kaki je. Aku jangan gosok gigi atau aku terus keluar. Tak mandi lah. Tak mandi. Memang goyang lah. Goyang cong. Goyang gila lah ni. Sumpah. Aku takut lepas kalau dia lagi lama dalam toilet tu, macam-macam pula jadi. Benda bercakap pula ke apa. So okay, tak apa. Aku keluar toilet. Takut dia dekat toilet nanti. Lala. Aku dah keluar toilet tu, aku tutup pintu, aku tutup lampu toilet. Okay. So aku macam aku malas nak fikir lah. Tak ada apa kot. Aku pergi kat bag aku nak ambil earphone. Aku macam nak baring sambil dengar lagu lah. Sebenarnya macam nak relax. Sebab cuak dah kan dengan benda tu kan. Dah tak nak dengar. Kau nak lupakan semua benda tu. Yes. Dalam masa aku tengah cari earphone aku dalam bag tu, tiba-tiba dalam bilik aku ada satu bag luggage tau. Aku time tu tak kemas lagi bag tu sebab aku bawa balik KL. Ada baju lah. Ada baju dalam tu. Bag luggage tu boleh jatuh secara tiba-tiba. Bag tu dekat atas lantai ke? Bag tu atas lantai je berdiri lah. So bagasi ke apa? Bagasi. Bagasi. Bag luggage tu. Yang kau tarik tu kan. Ya, bagasi balance lah. Sebab dia petak masuk. Lukis bagasi macam mana? Bagasi. Dia bentuk dia pak segi macam tu. Yes. Dah. Okay. Bagasi dia macam ni tau. Tapi bawah dia ada tayar. Kau tunjuk ni. Okay. Bawah dia ada tayar. Jadi bila ada tayar tu, bila kita letak kat sini, dia statik. Yes. Dan bila ada isi, dia berat lagi statik. Yes. Tiba-tiba dia boleh tombang.
out of sudden tiba-tiba kedegang. Aku cakap aku terus pandang cakap what the fuck, apa benda sial? Bagasi tu kau letak dekat bawah katil ke apa? Dekat ujung katil almari aku tu, depan almari aku tu. Oh, depan almari tu. Okey. Beg lagi ada baju tiba-tiba jatuh betul. tanpa tu. Aku macam aduh mak Alba, aku kena kacau ni kan. Sebab first aku dah dapat insting yang kat depan ada orang berdeham. And then second dalam toilet tiba-tiba ada orang ketuk pintu 3 kali. Tak. Memang betul-betul berketuk. Aku nampak pintu toilet tu macam gegar sekejap. Cakap shit man. Ya, pintu toilet kau kan jenis pintu Kayak macam yang tolak tarik tu. plastik kau tolak. Okey. Yang lipat ketek. Okey. So yang ketiga tengah ambil earphone, pop lagi jatuh. Aku terkejut bini aku sial. Bini kau memang tak sedar lah. Tak sedar. Cakap yang bangun ya. Asal. Cakap bawa balik ke? Cakap bawa balik. Ada benda lah. Aku cakap ada benda lah, macam tak sedap lah. Kenapa? Ada nampak apa? Ada cakap atau cakap tak apa lah, kita nanti esok cerita lah. Aku malas nak cerita malam tu. Kan dengan benda kau seram je. Lepas tu lepas daripada kejadian tu, alhamdulillah tak ada apa. Cuma sekarang ni bila aku bangun pagi, bila nak kena buat susu anak apa semua tu, Tengah-tengah pagi. yes, aku perasan lah, aku dapat insting, aku dapat rasa bila aku buka pintu bilik aku untuk pergi ke dapur, bahagian ruang tamu depan tu, ujung tu, macam ada something tau. Duduk. Yes, Berdiri. macam akan ada something Kat dalam yang boleh rumah ke memperhatikan yang aku. dekat dalam rumah yang aku. kerusi depan yang kau duduk tu? Bukan dalam rumah. Dalam rumah. Sebab rumah aku kan ni ruang tamu satu, sebelah ni ada ruang tamu lagi satu, yang kat ujung ada cermin besar tu. Dekat almari tu, setiap kali bila aku keluar je, aku mesti akan pandang tempat tu. Aku tak tahu kenapa. Dekat anak mata kau. Yes, aku akan terpandang. Aku cakap, macam ada benda lah. Tapi ada benda Ada bentuk kau bila kau tengok pada anak mata tu ada figure je tak? Tak ada. Tapi sebab benda tu gelap, tempat tu gelap, aku tak buka lampu kat situ. So tak tahulah kalau nampak sosok hitam Kita ke kadang apa. kita dapat apa rasa tau, feeling. Sebab kadang-kadang benda yang lalu dalam rumah, mungkin tu laluan yang sebab belakang rumah kau kebun kan. Yes. So dia lalu, then dia jumpa satu bilik kosong ke dalam rumah tu. Sebab tu kita tak boleh ada satu bilik kosong tau. Selama berapa hari? Biasanya 40 eh? 40 hari 40 yang tak hari boleh, tak yang boleh. tak didiami tau. Dan di situ mungkin benda tu singgah, jadi tempat persinggahan dia lah. Betul. Kalau dia buat lalu lalang. Dia macam cakap, oh ini ada bilik sewa So, ni. sampai situ je lah kau punya ni. Sampai situ je lah. Yes, sampai situ. So aku ada lagi satu. Boleh tak aku selit lagi satu cerita? Boleh. Kisah adik aku. Okay. Boleh Tuan director? Tonton itu? Okay. Satu cerita je? Boleh tak? Okay. Tuan director. Terima kasih tuan director. Sambung balik cerita. Sambung balik lagu. Boleh tuan director Boleh Okay. Nampak tak? Lupa kita ada director ni pagi ni. Kita ada director yang paling sporting je. Okay, benda ni jadi macam aku cakap lah, adik ni jadi pada adik perempuan aku sendiri. Dia cerita kat aku. Ada adik lah. Ada adik? Awak nombor awak lah. Saya awak kena ingat tu. Akak awak lah. Akak awak lah kan. Awak lah yang awak cerita itu. Okay. So benda ni jadi masa tu dia tak salah aku dia buang sampah pada pukul 12 malam tak salah aku. 12 malam buang sampah Ada gila. Adalah. Akak awak lah ni. So dia kata dia bila dia buang sampah tu, bila dia on the way masuk rumah, Okay. dia rasa macam Tu kat mana? Rumah mana? Rumah dia dekat sekarang. Menggibol lah, menggibol. Menggibol. Bukan rumah ni Kan, bukan. Rumah ni. Menggibol rumah sana. Rumah sana. Menggibol. So dia kata bila dia masuk rumah tu, so dia rasa macam dia ikut, tapi dia kata kat situ ada satu silap dia. Dia masuk rumah lepas buang sampah, dia masuk rumah dia tak bagi salam. Lagi satu dia mungkin dia tak jalan mengundur. Aku tak tahulah. Kena meh. Katanya sebab tak nak ada orang follow. Okay. Itu orang tua. Okay. Tuan director jangan marah. Okay, Kau ajaran sambung balik. Kau ajaran nak yakin ni. Okay. Bila ni dia kata bila dia ke dapur, anak-anak dia tidur kat ruang tamu tau. Okay. So dia macam ni, aku nak buat korang bayangkan, ruang tamu dia ada sofa. So depan sofa tu dia letak. Dia dah start feeling tu daripada luar apa? Belum lagi. Dia time tu dia tak rasa apa. So bila dia kata okay, sofa, depan sofa tu dia bentang tilam untuk anak-anak dia tidur. Okay. So dia pergi ke dapur nak buat air. So bila dia kata daripada bilik air nak ke dapur, kita akan jalan satu lorong yang boleh nampak luar. Boleh nampak ruang tamu. Okay, faham. Okay. So bila dia ruang tamu dia ada langsir. Okay.
So bila dia lalu dekat langsir tu, dia nak ke dapur, Ada dia buruk pada anak mata dia nampak ada seorang perempuan yang tengah tengok anak-anak dia tidur. Wish. Kau bayangkan tak, anak dia benda tu tengah tengok anak. Okay, contohnya ada diri kan. Okay, dia duduk dekat sofa, tapi kepala dia menunduk gini. Shit man. Kepala dia menunduk tengok budak-budak tu tidur. Oi. So bila dia kata dia perasan benda tu, Dia toleh terus. tak, dia patah balik, dia tengok, dia tak nampak. Tapi anak dia pernah cerita yang anak dia panggil, kakak masuklah. So tapi time tu bapak dia tak nampak. Dia tengok luar, dia kata panggil kakak. Kakak masuklah kak. Anak Masuklah. dia mana? Sofia. Oh Sofia. Kakak masuklah, sebab dia kata kawasan rumah dia tu belakang, kalau kita pergi rumah dia terus kan ada satu kawasannya lapang. Dia kata kawasan lapang tu tengah memang construction. betul. So kawasan lapang tu yang dia kata orang dia banyak dengar cerita kawasan tu ada orang pernah nampak macam-macam. So salah satunya benda tu ikut masuk rumah dan tengok anak-anak dia tidur. Tu bila dia cerita aku cakap, serius lah. Lepas tu dia ada baca-baca tak? Adalah sebab dia nak protect anak-anak dia. Sebab bayangkan kau duduk kat sofa macam ni, tapi kau boleh tunduk begini, tengok budak-budak tu tidur. Bahaya. Benda tu Bahaya. Ya, sebab budak kecil. Betul. Anak dia kecil-kecil. So risau benda-benda macam ni. Ini makanan. Sebab budak-budak kan dia senang nampak. So itu yang dia cerita lah kat aku. Sekarang cakap dia kena lagi berhati-hati lah, sebab ada add-on. Ada yang baru. Ada add-on lagi baru. Betul. Kalau add-on ni memang lagi senang kena kacau tu. Betul. Sebab budak-budak ni dia takut macam orang cakap setiap malam kerap menangis. Kalau malam menangis pun ada something juga sebenarnya. Betul. Kita tak tahu sebab kadang-kadang gangguan ni datang daripada macam-macam cara. Betul. So kita tak tahu. Kita tak nampak benda ni. Ya. So itu je cerita aku untuk malam ni, hari ni dan saat ni. So pengajaran dia okay, first kita jangan buat benda-benda yang boleh memudaratkan diri lah. Contohnya prank yang mengarut. Yang boleh So benda dia lagi satu, kita kena percaya dia ada. Betul, kita kena percaya dia ada. Dah ada certain orang tak ada lah benda ni. Betul. Sebab benda aku tak pernah nampak pun. Nipu. Senang cerita benda ni dah termasuk di dalam rukun iman, percaya kepada orang lain. Okay? Betul. Kena percaya tu. Jadi kita sekarang Jadi kita sampai sini saja. Kau tiba-tiba sentimental. Aku macam-macam boleh. Sing lari. Okay. Tak ada idea. Apa lagi? Pitching lari. Tengah cerita boleh buat ubah. So jadi macam tu lah, kita kena berhati-hati. Nak masuk rumah kena bagi salam. Kalau rumah tu kosong, bagi salam apa tu macam mana? Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ingat tu. Lagi satu, kalau ada rumah ni dia galakkan sembahyang pada setiap bilik lah. Saya guna untuk hidupkan semua ruang dengan rumah tu. Kita hidupkan semua ruang. Sebab kalau kat ruang tamu kita dah harmoni dengan family kan. So setiap bilik mana yang kosong tu, kalau tak sembahyang kat situ pun kadang-kadang azankan lah. Betul. Macam aku lah, aku solat bilik 1, bini aku solat bilik 2. Kenapa tak jemaah je? Kadang jemaah. Tapi nak hidupkan. Kadang-kadang kalau kau kerja, bini kau solat kat bilik 2. Kau dah balik, kau asal tak buat lagi, kau buat asal kat bilik 1. Faham. Dekat store. Store buat tak? Itu bini buat. Sebab saya takut kalau awak cerita macam tadi tu, nanti kan ada pula guest pula apa? Penonton yang tanya, kenapa tak jemaah je sih? Tidak tahu. So saya minta awak jelaskan dulu. Okay. Itu je lah. So itu antara kisah-kisah untuk kita orang hari ni. Harap dapat menyeramkan hidup orang. Meremangkan bulu rumah korang. Meremangkan. Betul. So L, penutup. Betul. Jadi, jangan lupa guys untuk keep supporting us. Jangan lupa like, share, comment, subscribe dan tekan butang lonceng. Ding ding ding.
Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam Sabar director. Sabar. Orang nak closing kau jangan kacau. Aku tak boleh tau. Aku tak boleh. Aku geram dengan director ni. Okay, teruskan. Okay, jadi jangan lupa untuk saksikan kita orang dalam the next episode. InsyaAllah kita akan bawa lagi cerita-cerita yang menarik. Okay. Jadi itu saja sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Kau tutup sangat. Tutup. Tutup.